Selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Magdalena Depo dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 16 Jun 2023. Ahli-ahli Parlimen Gabungan Rakyat Sabah GRS merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan dan Negeri atas strategi dan pendekatan berkesan dalam menangani isu tuntutan terhadap Malaysia daripada 8 individu yang mendakwa sebagai waris Kesultanan Sulu. 6 ahli Parlimen GRS tersebut, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan Keningau, Datuk Armizan Muhammad Ali Papar, Hairul Firdaus Akbarhan Batu Sapi, Datuk Jonathan Yassin Ranau, Datuk Mat Bali Musa Sipitang dan Lo Sufoi Tawau. Dalam satu kenyataan media bersama, kesemua ahli parlimen ini menyokong penuh ketegasan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa kerajaan tidak teragak-agak untuk mengambil tindakan jenayah mengikut undang-undang terhadap mana-mana pihak termasuk rakyat Malaysia yang membelakangkan kepentingan dan keselamatan negara serta bersekongkol dengan pihak yang membuat tuntutan. Mereka juga menyeru Kerajaan Persekutuan untuk memperkukuh tadbir urus agar tidak ada mana-mana pihak bertindak secara unilateral dalam hal-hal sensitif yang melibatkan integriti wilayah dan kedaulatan tanah air khususnya negeri Sabah. Jabatan Alam Sekitar telah mengemaskini buku panduan penilaian kesan alam sekitar EIA edisi ketiga bertujuan meningkatkan keberkesanan proses penilaian alam sekitar. Ini termasuk meningkatkan ketelusan dan kejelasan mengenai prosedur dan garis panduan proses penilaian ke arah meningkatkan kualiti dan fokus laporan penilaian yang lebih berimpak. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew menyatakan penambahbaikan EIA mampu memberi pemahaman mengenai prosedur penilaian alam sekitar di Sabah sekaligus membimbing penyediaan serta penyerahan laporan penilaian untuk semakan dan kelulusan. It will be better for the implementer or the forever stakeholders to study this first, so that you know what you are going to submit to the relevant authorities for approval. You know exactly where you stand, and that hopefully that you comply with whatever issues that may be listed in the book. So for a speedy approval by the relevant authority, because many times we hear about it, the approval always come very late, but because of issue that are not solved in the past. Beliau memberitahu sidang media selepas Majlis Pelancaran EIA Handbook edisi ketiga dan seminar kesedaran isu alam sekitar kerja tanah di Kota Kinabalu. Datuk Christina berharap buku panduan tersebut menjadi panduan penyokong projek perunding alam sekitar dan pihak berkepentingan dalam proses penilaian alam sekitar melalui penyediaan laporan berkaitan untuk memastikan sistem penilaian alam sekitar kekal relevan serta berkesan untuk pelindungan persekitaran di negeri ini. Dalam pada itu, beliau menyeru semua perunding alam sekitar, pemaju, agensi kerajaan dan pihak berkepentingan terus bekerjasama menjaga alam sekitar mengikut kapasiti dan peranan masing-masing bagi mencapai pembangunan negeri yang mampan. Kerajaan negeri mengalu-alukan inisiatif ahli jawatan kuasa masjid dan badan bukan kerajaan NGO bekerjasama dalam menganjurkan pelbagai program kerohanian demi pemantapan dan pengetahuan lebih mendalam terhadap agama Islam. Ilmu pengetahuan yang diperolehi menerusi kelas agama dan sesi ceramah yang dianjurkan dapat memantapkan akidah dan memperbaiki kualiti umat Islam. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata penganjuran program seumpama dapat memberi impak positif kepada masyarakat khususnya golongan muda. Dan sudah pasti tanggungjawab ini adalah tanggungjawab semua umat Islam dan saya percaya bahawa kerajaan yang ada pada hari ini akan sentiasa memberikan sokongan kepada semua aktiviti-aktiviti yang membawa kebaikan khususnya di dalam mempertingkatkan keimanan kita. Datuk Nizam yang juga Adun Apas menyatakan demikian kepada pemberita dalam program kuliah Maghrib anjuran ahli jawatan kuasa Masjid Al-Kautar dan NGO di Tawau. Lebih 1,000 jemaah menghadiri program ceramah ini yang disampaikan Timbalan Mufti Sabah Datuk Ustaz Haji Abdul Manap Rakariba dan penceramah dari Yaman Dr. Habib Abdullah Al-Aidrus.
Umat Islam di negeri ini disaran membudaya dan memperkasa usaha mengajar Al-Quran hingga ke akar umbi. Ia bagi memastikan umat Islam celik Al-Quran sekaligus berupaya menghayati isi kandungan kitab suci Al-Quran yang syarat dengan panduan kehidupan. Isteri Yang di-Pertuan Negeri Toh Puan Nurida Tan Sri RM Jasni berkata usaha murni berkenaan amat dituntut dalam kalangan umat Islam bagi membudaya dan mempelajari Al-Quran. Beliau berucap dalam majlis bacaan surah Yasin dan penyampaian sumbangan Yayasan Nur Jauhar kepada pelajar tahfiz dan anak-anak yatim di Kota Belud. Penerima sumbangan ini termasuklah Rumah Anak Yatim Nur Taqwa Rampayan Laut, Pusat Pendidikan Muhammad Al-Fatih Kampung Rosok, Pusat Pengajian Tahfiz Al-Quran Bestari dan Sekolah Pondok Fizi Lalil Quran Kampung Tamau Kota Belud. Orang ramai diajak bersatu untuk bersama-sama melindungi dan mengembalikan khazanah lautan, khususnya di negeri ini. Sebagai permulaan, setiap individu disaran mempraktikkan amalan yang mampan dan lestari dalam kehidupan mereka. Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Datuk Kasim Mansur berkata, walaupun usaha tersebut dilaksana dalam skala kecil, namun apabila diganda dengan kekuatan orang ramai, ia boleh membawa perubahan yang bermakna. Sehubungan itu, Profesor Datuk Kasim berkata sudah tiba masanya masyarakat, organisasi dan kerajaan bekerjasama melakukan perubahan. Ini termasuk melabur dalam bidang penyelidikan, mewujudkan kawasan pelindungan marin yang efektif dan mengajukan dasar pemeliharaan yang lebih padu. Beliau berucap dalam majlis perasmian penutupan sambutan Hari Laut di UMS Kota Kinabalu yang turut dihadiri Pengarah Perikanan Sabah Azhar Kasim. Melalui sambutan ini, Institut Penyelidikan Marin Borneo UMS mewujudkan platform untuk pelbagai pihak termasuk masyarakat menyelami akan kepentingan memelihara dan melindungi lautan. Susulan video sebuah kenderaan dilanggar kereta api yang tular di media sosial Rabu lalu, Ketua Polis Daerah Papar DSP Kamarudin Ambo Saka mengesahkan sebuah kenderaan dilanggar kereta api di kilometer 21.5 Jalan Perumahan Kampung Anak Kinarut Papar pada 6.05 petang. Pemandu kenderaan cedera ringan dalam insiden itu manakala 4 penumpang lain selamat. Seorang suspek iaitu penjaga palang atau pengemas lintasan kereta api dalam kejadian berkenaan kini ditahan polis. Siasatan di tempat kejadian mendapati palang di landasan kereta api tersebut tidak berfungsi sejak tahun 2019. Semasa kejadian, suspek didapati tidak memakai vest dan tidak menggunakan peralatan lampu isyarat tangan atau bendera isyarat tangan untuk menghalang kenderaan melalui di landasan kereta api tersebut. Menurut pemandu kenderaan pula, enjin kenderaannya tiba-tiba mati semasa tiba di laluan kereta api menyebabkan kenderaan tersebut dilanggar. Kes disiasat bawah Seksyen 337 Kanun Keseksaan kerana telah menyebabkan cedera dengan perbuatan yang membahayakan nyawa atau keselamatan diri orang lain. Sekiranya ada maklumat lanjut, orang awam boleh hubungi pegawai penyiasat di talian tertera. Hampir 700 penjawat awam dari 14 agensi di bawah Jabatan Ketua Menteri JKM menghadiri pelancaran Minggu Integriti yang diadakan secara fizikal dan maya di Menara Kota Kinabalu. Antaranya Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, Pejabat Ketua Menteri, Dewan Bandaraya Kota Kinabalu dan Jabatan Perhutanan Negeri Sabah. Selain bacaan ikrar bebas rasuah, 2 ceramah khas turut diadakan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Pejabat Mufti Negeri Sabah. Semua ceramah-ceramah ini memberikan banyak maklumat serta pengajaran serta boleh dijadikan sebagai teladan kepada semua kaki tangan khasnya pegawai-pegawai daripada Jabatan Ketua Menteri. Kita ada lebih kurang 14 jabatan dan keseluruhan dalam 27 jabatan. Minggu Integriti ini perlu dan mesti diadakan supaya momentum semangat integriti di kalangan pejabat awam sentiasa ada dan sentiasa diperbarui dari masa ke semasa. Penganjuran Minggu Integriti bukan hanya fokus untuk menerapkan nilai-nilai integriti, nilai-nilai accountability di kalangan penjawat awam, tetapi ditambah satu lagi iaitu kepada masyarakat.
bagaimana integriti perkara-perkara berkaitan dengan integriti ini bukan hanya diserapkan kepada penjawat awam, tetapi bagaimana penjawat awam membawa prinsip atau konsep integriti ini kepada masyarakat umum. Kita sangat-sangat mengharapkan impak kepada semua penjawat awam, sama ada yang datang secara fizikal maupun juga yang mengikuti siaran tadi secara maya. Ia akan memberi kesedaranlah, tanggungjawab dan juga kesedaran bahawa integriti itu sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan seharian, bukan saya sebagai penjawat awam tetapi juga sebagai rakyat Malaysia. Kita boleh mengambil pengajaran daripada isi yang disampaikan oleh penceramah kita, sama ada dari SPRM maupun daripada pejabat mufti sendiri, yang mana boleh memberi kita kesedaran supaya kita lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas, lebih berintegriti. Rakan siswa Yadim RSY perlu melestarikan gerakan dakwah dengan pendekatan lebih proaktif dan bersifat kontemporari dalam mendepani cabaran membimbing mahasiswa dan masyarakat ke arah yang lebih baik. Kaedah penyampaian dakwah adalah penting kerana ia mempengaruhi pemahaman golongan sasar terhadap mesej yang disampaikan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Dakwah Islam Malaysia Yadim, Zamri Zainal Abidin, RSY yang mempunyai lebih 2,000 keahlian di seluruh negeri ini mampu melakukan pendekatan tersebut sesuai dengan ajaran agama sebenar. RSY ini untuk mereka melestarikan gerakan dakwah itu secara lebih umum dan juga supaya lebih mantap. Kita memberikan pendedahan kepada nilai-nilai kebaikan bersama yang merupakan nilai-nilai sepunya di antara umat Islam ataupun non-Muslim. Dan kita sebenarnya bersama-sama ingin membangunkan sebuah negara yang madani, yang mantap dari sudut dari segenap bidang, segenap aspek. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Majlis Penutupan Program Irsyad Murabi Madani di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tawau. Mengenai program ini yang dihadiri 10,000 sukarelawan Yadim, Zamri berkata ia diadakan bagi mendedahkan RSY mengenai latihan, kaedah dan pendekatan terhadap golongan sasar agar mereka menjadi sukarelawan dan penggerak agenda Malaysia Madani. Baik, sekian berita pagi Sabah untuk kali ini. Menyusul sebentar lagi berita pagi Sarawak. Saya Magdalena Depol, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Salam hormat. RTM, especially for you. Noikon dinasi, onsoi kapio, osonong kopio. Terbaik, noikon dinasi, onsoi kapio.